My mom is Malaysian, my dad is 100% Pakistani from Afghanistan. So, orang Pushtun lah maksudnya. In terms of cukur-cukur kening, ramai orang DM saya ni yang cakap tak boleh nak alis kening lah apa benda. Saya memang tak pernah alis kening. Mungkin benda ni natural macam anak-anak saya yang lain juga. So, mungkin kami ni Pakistan kan. So, masa kami baru lahir tu, tips dia untuk ibu-ibu yang saya nak bagi tips kepada ibu-ibu mengandung ataupun ibu-ibu yang baru sahaja melahirkan, okey? Tapi soalan ni dia 18X apa XXS macam mana nak cakap 18XS something begitulah. So, if orang yang baru melahirkan, kan korang tengah breastfeeding kan. So tengah air breastfeeding tu masih lebat, ambil sikit, letak di kening anak korang tu. Dia bentukkan dia, macam ambil di air di tangan, jangan lap, okey? Letak di sini, bentukkan dia, naikkan macam tu, dan letak di bulu mata anak korang, lentikkan dia biar dia kering sendiri. Buat selalu selama 40 hari sahaja dari start kelahiran baby tu. Tu tips dia. Jadi budak-budak tu akan ikutlah kening dia, because kalau korang notice semua anak-anak saya kening dia macam terbentuk, tak payah cabut kan. Itu tips dia. Letak dekat bulu mata macam Zara tu kan, Zarif dan Jaya 18. So itu tips dia. Okay, jangan lupa bah, ambil tips tu. So, terima kasih Between saya dalam pantang. Masya Allah. Itulah. Jangan lupa, okay, ibu-ibu yang baru dalam pantang tu, ambil korang punya air susu tu. Okay, ambil dia, letak di bahagian budak tu. Budak yang baru lahir tu, anak korang tu. Letak, then bentukkan dia tau. Bentukkan dia, naikkan dia macam tu. Then letak kat bawah gitu, okay? Tarikkan dia kiri kanan macam tu. Letak atas macam tu. Letakkan dia biar dia kering sendiri dan letak di bulu mata tu. Lentikkan bulu mata budak tu, okey? So biar dia kering je macam tu. So kenapa saya cakap tadi yang anak-anak kita nak bangunkan, pergi tidur, besok bangun subuh, lepas tu pergi sekolah, ada solat. At least kita sebagai orang tua tanya anak-anak kita, korang dah solat ke belum? Walau dia buat ke, dia nak sembahyang cepat ke, dia nak sembahyang macam mana ke, wuduk dia tak betul ke, apa ke, kita tanya dulu. Baru pelan-pelan kita perbetulkan yang lain semua tu. Jangan marah diorang, tanya diorang soalan-soalan tu. Kenapa saya cakap begitu? Kerana first thing first yang kita patut tahu sebagai seorang manusia, terutamanya seorang Islam, we as a parents ni, kita kena kuat dan bimbing anak kita sedaya upaya untuk kenal relationship between human and Tuhan dia. Okay? Sebab secara tak langsung, bila anak-anak ni terdidik dengan begitu, dia hormat kepada orang tua dia. Kerana dia akan start cari apa sebenarnya kehidupan ni punya function. As a anak, as a mother, as a macam anak-anak ni, diorang ni student kan. So, diorang tahu kenapa mami ni suruh bangun sembahyang subuh. Kenapa mami ni mau suruh jaga solat. Kami ni masih budak-budak lagi, tak perlulah solat ni. Kami ni tak perlulah nak ni, kami masih boleh main kami ni. Sebenarnya benda tu macam anak-anak saya kan Zarif, dia kalau saya bangun setiap hari, mesti dia akan cakap, mami abang sudah solat, abang sudah baca Quran, abang sudah hafal Quran, abang sudah macam ni. Baru abang tadi main game. You tengok dia tahu apa yang jadi benda yang sangat-sangat menjadi perhatian kita. Bukan kerana benda tu diorang terpaksa. Mungkin mula-mula diorang terpaksa, tapi lama-kelamaan benda tu diorang yang nak buat sendiri. So, diorang pandai bahagi masa dan diorang pandai adjustkan timing diorang. Diorang tahu, okay, school ni is very important. But actually,
The most important thing is kita bangun solat subuh. Macam mana kita nak berjaya kalau Tuhan yang sebenar, pemilik setiap nafas kita, pemilik setiap rezeki yang Allah bagi kita hari ini, kita tak solat. Kita sibuk tanya anak kita, pergi tidur, besok bangun mau pergi sekolah. Apa yang kita prepare untuk anak-anak kita ni sebenarnya? Masa depan diorang? Betul. Tapi kita harus prepare for their spiritual too, because benda-benda ni yang make them very strong from inside. Okay, itu adalah makanan kita punya jiwa dan kita punya rohani. Orang yang sehat fikiran, orang yang sehat mental ni, semua orang-orang yang kuat determination ni adalah dari didikan macam mana kita build in dengan iman yang conduct kita punya fikiran, hati kita dan kita punya akal. Okay, so kita jangan dapat kita jangan, sorry, saya tengah baca, saya tiba-tiba terlupa. Omega 3 Obimin Plus, Omega 3 Obimin Plus dan Neurogain. Neurogain ni adalah minyak khas untuk otak baby yang setiap ibu harus makan. Okay, harus makan, because anak kita tak ada jaundice. Anak saya semua tak ada jaundice. Okay, tak ada jaundice kalau kita makan vitamin dengan betul. Because kenapa kita nak makan yang omega 3, terutama kalsium. Okay, kalsium ni sangat-sangat penting untuk ibu. Sebab kadang-kadang kita sakit gigi during pregnant je. During tak pregnant tak sakit gigi, tapi during pregnant tiba-tiba sakit gigi, sakit belakang, sakit tulang ni sebab masa kita mengandung, Allah cuma hantar semua yang khasiat, semua yang baik-baik kepada baby. Dia tidak akan masuk yang tidak baik tu. Semua yang baik-baik sahaja yang akan masuk dari tali pusat kita ke tali pusat baby. Ya, betul lah tu. Banyak betul saya caparin.